dapat mengatasi keadaan dengan tetap memberi dividen atau hibah sebanyak 1.25%. Isu hibah tabung haji TH berjumlah 1.25% dipolemikkan banyak pihak tanpa memahami apa sebenarnya berlaku dalam agensi yang ditubuhkan untuk membantu umat Islam di negara ini menyimpan wang bagi menunaikan haji. Tabung haji di bawah pengurusan baru berdepan pelbagai cabaran untuk memulihkan agensi berkenaan yang kini dilihat seolah-olah tidak memihak kepada pendeposit. Orang ramai sentiasa dimomokkan kononnya tabung haji bakal tutup kedai, sedangkan apa yang berlaku adalah sebaliknya. Malah tabung haji kini sedang berusaha keras mengembalikan agensi berkenaan ke landasan sebenar penubuhannya. Bagi menghurai isu hibah serta yang berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Datuk Seri Zukri Samad berkongsi pendedahan dengan wartawan Metro Ahad, Nazali Seril dan Muhammad Fad Rahman selain juru video Amir Abdullah berkaitan isu yang melanda tabung haji. Hibah yang mampu dibayar oleh tabung haji hanya sebanyak 1.25% sahaja. Jadi sebelum saya pergi into detail, saya nak terangkan sikitlah di bawah akta tabung haji boleh membayar dividen kalau kita menyempurnakan dua kriteria lah. Kriteria yang pertama, tabung haji mesti menjanakan profit ataupun mendapat untung ya. Dan yang keduanya, aset tabung haji mesti melebihi daripada liability ya. Jadi kalau kita tengok ya, semasa kami mengambil alih tampuk kepimpinan tabung haji pada bulan Julai 2018. Semasa itu lagi pun Auditor General ya, Jabatan Audit Negara telah pun dalam laporan auditnya mengatakan bahawa aset tabung haji adalah kurang daripada liability ya, sebanyak 4.1 bilion. Itu tahun 2017 ya, setakat 31 Disember tahun 2017. Jadi tahun 2018 ni keadaan pasaran yang tidak menentu dan banyak perkara lagi yang berlaku dalam tabung haji. Jurang perbezaan antara aset dan liability telah semakin meningkat ya. Dan sehingga akhir tahun 2018 sudah mencecah sehingga 10 bilion ringgit. Right? Jadi dengan keadaan ini, kalau tanpa SPV, sudah tentu kita tidak mampu untuk membayar dividen untuk tahun 2018. Jadi apa yang berlaku kepada SPV ialah kita telah mengambil kira semua aset-aset yang kurang berdaya saing, bukan berdaya maju, atau kita underperforming asset ya. Sama ada hartanah ataupun juga saham yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur ya, yang mana kita telah mengalami kerugian besar tapi tiada peruntukan dibuat dalam tahun-tahun sebelum itu ya. Jadi kita mengambil semua aset-aset ini yang berjumlah 9.6 bilion ya. Aset ini aset yang kami sebutkan tadi underperforming ya, aset berjumlah 9.6 bilion. Kami terpaksa menjual aset ini dengan harga yang jauh lebih mahal daripada untuk menutup lubang tadi yang 10 bilion tadilah. Jadi kerajaan dengan penubuhan SPV tadi, kami telah menjual aset-aset tadi kepada SPV yang dipunyai oleh milik penuh kerajaan sebanyak 19.9 bilion. Okey. Jadi lebihan daripada tadi antara 19.9 bilion dengan 9.6 bilion lebih kurang 10 bilion. Jadi lebihan 10 bilion inilah kami berjaya menutup lubang, iaitu defisit yang tabung haji daripada tadi plus 10 bilion menjadi kekurangan. Selepas sahaja pemilihan berjaya dilaksanakan, aset tabung haji telah melebihi liability tabung haji dengan sebanyak RM1 bilion. Walaupun pada tahun yang sama, tabung haji mencatat keuntungan 1.6 bilion ya. Keuntungan tabung haji untuk tahun berakhir 31/12/2018 ialah 1.6 bilion. Tetapi lebihan aset daripada liability hanya 1 bilion saja. Jadi mengikut akta tabung haji ya, akta 22, maksimum hibah yang kita boleh bagi ialah 1 bilion. Jadi kalau kita mempunyai deposit 74 bilion, untuk memberi hibah 1%, ini memerlukan 740 juta. Jadi kita ada kelebihan yang 1 bilion saja. So maksimum kita boleh bagi under the circumstances hanya 1.25 juta saja, 1.25% saja, supaya kita tidak melanggar akta tabung haji. Masalah sebenarnya adalah sebenarnya pelaburan-pelaburan yang tidak menguntungkan, yang telah jauh daripada harga belian, dia ada peruntukan dibuat dalam akaun untung rugi tabung haji. Sebagai contohnya saham Felda ya, FGV
yang tabung haji membeli dengan harga RM4.60, right? Masa kami masuk tahun 2018 bulan Julai tahun 2016, harga telah jatuh pada 78 sen. Maknanya peruntukan susun ini telah dibuat, tetapi dalam buku tabung haji masih lagi mengekang harga RM4.60. Sepatutnya dah rugi. Ini satu contoh. Saham ini saja pun sudah 1.1 bilion kerugian yang sepatutnya direkod akaun tabung haji tapi tidak direkodkan. Begitu juga dengan saham-saham lainnya. Contoh Malakoff, kita pun dah buat public statement. Saham Malakoff pun sama. Masa tabung haji beli RM2.80, setakat bulan 12 tahun 2018 dah tinggal 80 sen, kerugian dah 500 juta pun tidak direkodkan dalam akaun. Kalau mengikut accounting principle, biasanya kalau susuk nilai sudah boleh 20%, peruntukan mesti dibuat. Dan tahun 2017 sendiri pun Jabatan Akaun Negara dalam audit reportnya mengatakan tabung haji tiap-tiap tahun menukar polisi rusuk nilainya. Untuk tahun 2016 contoh, 2017 rusuk nilai ditukar 2 kali. Bermula dengan 75%, lepas tu ditukar kepada 85%, 3 hari kemudian ditukar kepada 90% rusuk nilai. Maknanya kalau harga saham tu RM1, dia beli, kalau 11 sen pun tak payah provide lagi, tak payah provide rusuk nilai lagi. Dan ini adalah merupakan satu langkah yang saya rasa tak betul, dan sebab itu kita mengambil langkah-langkah untuk memperuntukkan semua ini ke dalam akaun rugi. Jadi sebenarnya kedudukan tabung haji sebagaimana yang dilaporkan oleh PwC untuk tahun 2017, instead of untung 3.4 bilion, sebenarnya rugi 1.4 bilion. Kalau tidak semula, maknanya tiada SPV, maknanya tabung haji tidak berupaya untuk membayar dividen untuk beberapa tahun yang akan datang lah. Jadi kalaulah tahun 2018 tak bayar dividen pun kita dah takut, apatah lagi ke 2019 kita bayar dividen, saya rasa orang ramai akan berpusu-pusu lah, pergi withdraw duit pada janji, dan jika itu berlaku, bank run lah. Itulah apa yang kita paling takut. That's why kerajaan kata tabung haji kena kerja kuat, kena apa pun tutup lubang sebelum Disember 2019 supaya kita boleh bayar hibah. Walaupun sedikit kita bayar dulu. Okay. Jaminan saya ialah bahawa satu, ialah seperti saya sebutkan tadi lah, tabung haji dari tahun 2019 ke atas insya-Allah sudah bertambah baik. Kita berjaya memulihkan kedudukan kewangan tabung haji, dan apa aset-aset yang ada dalam tabung haji ini merupakan aset yang dah baik, yang telah berjaya dipulihkan. Yang tak pulih kita dah hantar kepada kerajaan, kita terima bond kerajaan dah. Kita tunggu itu saja. So what you have in tabung haji today, all the good asset. Contoh, dari saham tadi, sebab yang mana rugi lebih daripada 20%, kita dah hantar kepada SPV. Yang tinggal dekat tabung haji ni, sama ada kita menguntung, atau kalau kita rugi pun kita rugi sikit saja, insya-Allah bila pasal naik nanti sikit pun kita jangan memulihkan. Sebab keuntungan tu, kerugian tu sikit sangat. Ya. Property pula yang ada dekat tabung haji, yang income generating dah. Yang tadi saya sebut, yang tak ada hasil, yang hasil kurang kita ada jual kat SPV. So apa yang kita simpan sekarang ni dalam tabung haji, yang aset yang dah pulangannya agak baik. Okey, SPV merupakan satu conduit kerajaan actually untuk menyelamatkan tabung haji. Instead of government coming out with a hard cash of 10 billion bagi, dan kerajaan tidak berupaya buat masa sekarang ni, dia merupakan SPV salah satu kita orang mekanisme untuk kerajaan membantu dan menyelamatkan tabung haji, at the same time tanpa membebankan kerajaan sekaligus. Kalau kita tengok sekarang ni, siapa yang orang menyimpan di tabung haji ni, sebilangan kecil saja orang yang menyimpan untuk pergi haji. Sebab yang banyaknya sebenarnya adalah big investors. Because dengan return yang dapat sampai 5%, 6% tahun, tak bayar income tax, syariah compliant, apa semua ni memang lumayan. And deposit ni dijamin sepenuh oleh kerajaan. Kalau simpan di bank sekalipun, kerajaan hanya menjamin sekat 250,000. Itu bukan kerajaan, it's PIDM. Kita ada 9.3 juta pendeposit. Jumlah deposit 74 bilion, ya. Separuh, maknanya 37 bilion deposit tu dipunyai oleh 1.3% pendeposit saja. Okey, pertama saya nak terangkan sini. Sekarang ni kita dah buat polisi, orang yang pergi haji untuk kali pertama saja, ya. Orang yang nak pergi haji untuk kali kedua, nak daftar dengan tabung haji tak boleh. Subsidi ni ialah merupakan pertama kalinya saya nak terangkan di sini bahawa subsidi yang diberikan oleh tabung haji ialah datangnya dari tabung haji, ya, bukan daripada kerajaan. Dan kos subsidi ni semakin tahun semakin meningkat. Sebabnya ialah kos untuk menunaikan haji ni bertambahlah. Jadi untuk tahun 2017
2019 ni kosnya ialah sebanyak RM22,490 lebih kurang ya. Dan kita masih lagi mengekalkan kos haji sebanyak 9980 lah. Kan, maknanya kita bagi subsidi lebih kurang 12,000 lebih untuk seorang. Jadi jumlah subsidi pada tahun dijangka lebih kurang 400 juta saja untuk tahun ni. Kita sebenarnya kita beri keutamaan ya dalam kita punya sistem ni, selain daripada tarikh pendaftaran, mana siapa yang daftar lagi awal lagi cepat dia boleh pergilah. Kita ikut queue lah. Dan kriteria lain kita gunakan juga umur seorang tu. Kalau umur yang lebih pada 75 tahun, kita akan beri keutamaan dalam dia punya rayuan, keutamaan. Dan bila orang yang berumur 70 tahun ni dapat, kita juga beri keutamaan kepada seorang yang akan bawa dia, keutamaan dalam LP dia. Saya dua sebenarnya. Yang pertama, saya nak meyakinkan orang ramai supaya mana yang ada sekarang ni jangan mengeluarkan deposit bertabah haji, kerana kesusahan tu telah didapat di kita selesaikan. Jadi melangkah ke hadapan, tabah haji keadaan kewangan tabung akan bertambah baik dan kita jangka dapat memberi ribah yang sepatutnya lah. Yang saya lebih lagi tinggi daripada 1.25 lah. Satu. Yang keduanya, saya nak serukan supaya yang siapa-siapa yang nak pergi haji tu, yang belum lagi buka akaun dengan tabung haji, bukalah akaun dengan tabung haji, dan insya-Allah tabung haji berada dalam dasar yang baik untuk menyempurnakan tugas dia. Sebenarnya kita tabung haji kita dua tugas. Satu ialah untuk menyempurnakan orang yang nak pergi haji, menjaga jemaah yang nak pergi haji. Itu tugas nombor satu. Yang nombor kedua, tugas kita adalah untuk, kata orang tadi lah, siapa yang duit lebih tadi masuk dalam haji, to invest on their behalf lah. But they shouldn't expect abnormal profit. Tapi kita menengokkan balik apa kita panggil allocation asset lah. Strategi asset allocation tadi. Kalau dulu kita tengok tabung haji punya pelaburan lebih kepada pelaburan dalam equity. Jadi rezeki sikit lah daripada dia banyak apa ni melabur dalam syarikat saham untuk tahun 2017 dia bukan 50% kita punya fund ni termasuk equity, dan equity macam kita tahulah during good time will go good return, during bad time will go down. Jadi pulangannya agak berisiko tinggi lah. Jadi kita akan mengecilkan kita punya pegangan dalam equity saham ni, dan mungkin kita lebih banyak mentumpu kepada fixed income. Strategi fixed income maknanya kita beli mungkin bond-bond atau sukuk daripada kerajaan yang memberikan kita satu keuntungan yang stabil, tapi tidak sebanyak equity, tapi stabil. You will not lose money. Pada pandangan saya lah, saya penuh yakin lah, insya-Allah pada tahun 2019 keuntungan taman haji akan jauh bertambah baik. Dan saya rasa kita dapatlah memberi satu hibah yang kompetitif lah. Saya targetkan kalau 1 year bank fixed deposit rate, I think within the kemampuan lah untuk equivalent dengan 1 tahun punya fixed deposit punya bank lah. So saya rasa itu dalam kata orang kemampuan tabung insya-Allah.